Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kita berjumpa lagi dalam segmen memasak-memasak. Hari ini saya nak berkongsi, hari tu hari ada saya kongsikan masak lemak cili api. Jadi kita gunakan bahan ayam lah, kan? Ayam. Jadi hari ini kita berasaskan seafood. Jadi bahan-bahan dia sama ada kalau saya pakai seafood. Barang-barang yang saya pakai ini sama, kecuali ada satu je yang saya akan tambah, iaitu belacan. Okey, jom kita tengok apakah bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak lemak cili api saya. Okey, saya akan gunakan lebih kurang dalam 1 ulas setengah ni ke bawang merah ni, ya. Ni Lepas tu lebih kurang sebiji bawang besar. Lepas tu lebih kurang 8 ulas bawang putih. Okey, kunyit agak-agak banyak ni. Alright. Okey. Lepas tu ada cili merah. Letak sikit tu cili padi ni, terpulang pada anda pakai banyak mana, kan. Jadi ada ni daun kunyit ni dan juga serai. Semua ni saya akan blender kan, dan saya akan tumis dia. Okey. Satu lagi kerang. Pernah makan kerang masak lemak cili api? Okey, kerang ni dia punya trik dia ialah bila kita nak masak dia, basuh dia 3-4 kali pun tak apa, pasal kita nak dia punya pasir, kadang dia ada lumpur sikit-sikit tu kan, kita nak pastikan dia bersih. Basuh sampai dia bersih macam ni lah, nampak? Tak ada pasir-pasir, tak ada lumpur-lumpur apa yang mana tengah-tengah macam ni, kita tak nampak lumpur dalam dia lagi dah. Okey. Alright. Itu penting. Okey, ini adalah santan kita. Santan lebih kurang banyak ni lah, yang biasa kalau kita beli kat kedai ke, dah dijual yang plastik besar atau plastik kecil tu. Plastik kecil ni pada saya dah cukup dah, tak nak berlemak sangat bila buat. Dia lain daripada masak lemak yang daging-daging lah, ayam ke, kambing ke, daging ke, kan. Kalau seafood pada saya lagi suka dia cair sikit, tapi terpulang pada anda. Sebab benda ni tidaklah fix. Dan last sekali garam lah, garam mesti ada, ya, garam halus untuk nak masak. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya akan terus blender semua barang-barang ni. Masukkan aja semua. Saya suka blender semua yang senang. Patah dia. Okey, nampak masukkan serai pula. Masukkan bawang merah tadi. Masukkan tadi bawang merah yang kecil tu. Okey, lebih kurang tadi yang 8 ulas tadi tu, bawang putih. Pulang lah kalau awak suka bawang putih lebih ke tak lebih, kurang boleh. Dan ini yang penting, ini yang membezakan antara masakan daging-daging dan juga seafood, ikan ke apa ke. Kalau ikan ke apa ke, ingat seafood saya suka letak belacan sikit. Okey. Dan seperti biasa saya suka amalkan kalau masak, gunakan air yang air suam ataupun air yang kita sudah masak. Okey. Dan kita akan campurkan, letakkan sedikit minyak masak. Kerana lagi kita nak tumis dia, jadi kita tak payah nak letak minyak lagi untuk tumis dia kan. Jadi okey, agak banyak macam ni. Nanti akan masak dia, tumis dia nanti. Mudah ni kita blender dia. Minyak ni sebenarnya dia bagikan hasil blender kita tu nampak cantik. Okey. Alright, okey. Nampak beza dia bila kita letakkan minyak sikit, senang untuk hancur. Kita tumis je kan, kita tak payah nak tambah-tambah minyak lagi dah. Tumis dan terus semua sampai dia mendidih.
Satu lagi macam toi, seperti saya kata, jangan sampai kipas tertipu, okey. Sampai warna kuning dia tu jadi agak masak ni nampak gelap sikit color dia. Sekarang ni dia terlalu, warna dia masih lagi terang. Okey, nampak cantik dah. Semua dah hancur, kita masukkan. Okey. Jadi kita panaskan dapur kita ni. Satu lagi kebiasaan saya bila nak masak tu, periuk ke, kuali ke, saya suka letak atas api dulu sekejap sampai air yang kita basuh periuk atau kuali tu jadi kering, ya? Dan sekongkuangnya dia macam nyah kuman lah, kan? Jadi tadi kita dah siap dah ni, ya. Okey, kita terus masuk ni. Okay, semua dah kering dalam tu, nampak periuk kita cantik. Turah aja dia. Okey, penting perlu diingat, ya. Api kita jangan besar. Kita nak api kita sederhana sahaja, ya, sederhana kecil. Jadi kita akan didihkan dia. Okey, apa-apa barang-barang yang kita nak guna untuk masak tu pada saya lah, kan? Kalau kita nak keluar daripada alat kabinet ke apa ke, pastikan kita basuh dia dulu. Aku lipat ke apa ke merayap, kita tak tahu memang simpan kat dalam kabinet dapur ni. Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan. Pasal lama nak menunggu ni, pasal api pun kita masak dengan api kecil sederhana. Jadi bila dia dah start menggelegak dan pecah minyak sebelum masukkan santan tu, saya akan tunjukkan macam mana dia punya rupa dia, ya. Okey, jumpa lagi. Okey, nampaknya minyak pun dah pecah. Nampak tu? Itu yang saya masukkan. Pecah minyak tu. Okey, pecah minyak yang tadi kita tuang dalam air tu kan. Air minyak tu dah naik. Maknanya kita punya rempah kita tu semua dah masak. Baru sedap makan, kan? Lepas tu bila dah jadi macam ni, barulah kita masukkan kita punya santan tadi tu, ya. Oh my god. Tak tahan bau dia. Okey, jadi kita bagi dia pecah minyak lagi sekali. Pasal bila kita masukkan santan tu dia rupa dah akan jadi begini. Minyak tadi tu dah naik balik, tapi santan tu belum lagi pecah minyak. Jadi kita akan biar dia mendidih sama juga dengan api yang sederhana kecil. Okey, dah mendidih kan. Kita tak nak dia pekat sangat lah. Kita bukan nak masak. Kalau saya masak yang daging-daging tu, ayam, daging, kambing, saya suka dia pekat-pekat sikit. Tapi kalau buat seafood, saya suka dia cair sikit, ya. Jadi sementara tunggu dia mendidih lagi sekali ni, kita tutup dulu video, jadi tak menunggu lama sangat. Alright. Okey, bersambung lagi. Sekarang ni, inilah saya masukkan. Lepas masuk santan tu, kita nak dia menggelegak macam ni. Kerana apa? Menggelegak macam ni maknanya kita punya santan tu sudah masak, ya. Ini penting kerana kita tak nak makan sedap, kan. Lepas tu faham lah, kan, kononnya virus, kan. Kejap jambat. Okey. Jadi bila tengok macam ni, kita dah boleh masukkan kerang kita. Kita dah masukkan sini. Okey. Kita masukkan, kita kacau sikit. Dari kita makan dengan kerang ni, kita boleh juga masak sekali dengan
rempah-rempah yang sama, kita masak dia ikan ke apa ke kan. Jadi kepekatan kuah dia lebih kurang begini je lah kan. Kurang macam ni lah. Dia tidak terlalu cair dan tidak terlalu pekat. Jadi saya ingat saya nak cair dia sikit. Okay, kita akan masak, biarkan dia lebih kurang dalam 10 minit lah. Kita tak nak nanti kerang kita ni dia tak masak mentah pula nanti pun boleh menjadikan kita sakit perut nanti. Okey, jadi kalau barang banyak-banyak macam tu pada saya akan letak dalam satu sudu memasak. Garam halus, kena kasar boleh mana. Tengoklah apa yang ada kat rumah tu, bantai lah. Okey, banyak-banyak macam ni. Kuah dia tu kita nak dia berasa lah makan dia. Ni sebenarnya dah siap lah kita punya masak lemak kerang ni. Okey, dah bersedia sebenarnya. Kita dah mendidih lagi sekali kan. Dia kita kacau ni, kita letak garam lagi dia kata. Mak sedap. Ini pula kalau ada sambal belacan yang power. Tak ingat. Okey, jadi begitu je lah cara nak masak dia. Beza dia, lain-lain semua, rencah-rencah semua sama, rempah-rempah dia semua sama, kecuali kalau seafood saya suka letak belacan tadi, lebih kurang besar tu kan. Tengoklah kalau siapa yang suka makan belacan, mungkin dia suka letak banyak lagi kan. So, pada saya konsep saya masak ni ikut sedap tekak lah kan. Tak semestinya orang kata kena pakai besar ni. Saya kata besar ni maknanya kena pakai besar ni. Mungkin apa tu, ada orang dia tak apa suka sangat makan belacan, mungkin tak boleh makan belacan, ada sedung kata. Jadi tak payah letak lah. Lepas tu boleh juga sebenarnya, tapi cuma pada saya nak rasa dia punya seafood tu lebih, jadi saya letakkan belacan. Okey, jadi itulah cara memasak dia. Jadi saya ambilkan gambar sini sikit dan kita akhirilah ini video masak masak lemak cili api kerang. Okey, dah siap, nanti bolehlah buka puasa. Okey, janganlah pula azan asar dah makan kan. Okey, jadi kepada semua umat Islam di luar tu, saya ucapkan selamat berpuasa. Dan kepada semua diucapkan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam video yang memasak-masak yang lain ya. Ada juga saya buat video kita. Kalau berminat untuk belajar lagi bermain gitar, boleh juga melayari YouTube saya. Okey, kalau berminat support saya, okey, like, subscribe dan share. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.